selalu diikuti dan dicintainya. Para habaib, para ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan. Wabil khusus tamu mulia kita Fadilatul Syekh Ahmad bin Salim bin Sudin yang berasal daripada kota Syekh Al-Rubud, dan beliau sekarang bermukim di negara tetangga kita, negara Malaysia. Habibullah Ta'ala Warahmatullahi. Dan juga beliau berkunjung ke kampung kita ini semata-mata yang pertama adalah berdakwah dan juga bersilaturahmi kepada santri-santri beliau yang ada di sini. Di antaranya Ustaz Muhammad Furqan, Ustaz Maliki, Ustaz Abdul Rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dan juga murid-murid atau santri-santri yang ada di sini, yang mereka tadi pernah belajar kepada Syekh Ahmad bin Sudin, bisa membawa manfaat, bisa membawa kemaslahatan pada umat Rasulullah SAW. Selain samping itu, alhamdulillah kita dihubungi oleh beliau, majelis kita diikuti oleh beliau, yang insya Allah beliau nanti akan menyampaikan nasihat-nasihat agama, wasiat-wasiat ataupun tambihan-tambihan, peringatan-peringatan, agar kita lebih mantap lagi menjalankan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian Al-Fakir tadi juga berbicara kepada beliau agar di akhir mauidhah atau di akhir ceramah nanti agar memberikan ijazah suratul Fatihah. Beliau dikenal sebagai orang yang di akhir orang yang paling ahli dalam qiraat. Jadi sudah sepantasnya kita meminta faedah, meminta ijazah kepada beliau Syekh Ahmad bin Salim bin Sudin, agar apa? Agar kita ada ikatan kepada beliau. Dan beliau termasuk daripada murid daripada Sayyidina Umar bin Muhammad bin Salim bin Abdul. Untuk membersihkan waktu, kita minta kepada Syekh Ahmad bin Salim bin Sudin untuk menyampaikan ceramah ataupun tausiah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tutur salat ala nabi wa alihi nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bil-huduri fi hadzal yawm wa fi hadhihi lailatil mubarakah ala dzikrillah wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beliau memulai ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala telah dihadirkannya kita di majelis yang mubarakah ini, yang mana di dalam majelis ini berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kama jama'ana fi hadzal makan an yajma'na bil nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini, dan Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Taala sebagai umat Nabi alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhihi al-ummah kama akhbara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih anna fiha al-khairiyyah ila an taqum as-sa'ah. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan di dalam kitab ketentuan Allah Taala bahwasanya orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberuntungan kelak di akhirat. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia daripada manusia yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati kal matar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umatku seperti hujan. Awwaluha khair wa wasatuha khair wa akhiruha khair. Awalnya kebaikan, kemudian di tengah-tengahnya kebaikan dan di akhirnya juga kebaikan. Wa sa'adatul insan wa syarafihi fi hadhihi al-hayat islamihi billah wa bil habib sallallahu alaihi wa kullu ma jaa bihi al-habib sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan seseorang di muka bumi ini adalah dengan ia pasrah tunduk dengan syariat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ittiba' lima jaa bihi al-habib sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marbutun bil mahabbah lillahi wa li rasulih. Dan diusahakan untuk senantiasa mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi Mahabbatu wahdaha la takfi. Kalau cinta saja itu tidak cukup. Mahabbatu marbutatun bil ittiba'. Dan cinta tersebut harus diikat dengan mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Apabila kalian mencintai Allah, kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian mengikutiku. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته وفي أخلاقه. Hendaklah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlaknya dan sifatnya. فالأساس في ذلكم قوة المحبة لله ولرسوله. Fondasi dari itu semua adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الصحابة تفانوا في حب الحبيب صلى الله عليه وسلم. Para sahabat mereka tenggelam di dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأصبحوا يعظمون كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم. Sehingga mereka selalu mengagungkan terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi. وكل ما يفعل صلى الله عليه وسلم. Mengagungkan apa yang dikerjakan oleh Nabi. وإذا قال أمرا كلهم ابتدأوا بأن يفعلوا ما أمرهم صلى الله عليه وسلم. Apabila mereka bingung di dalam suatu perkara, maka yang diikuti oleh mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومثال يضربه لنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. Misal adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة. Ketika Nabi menginginkan hijrah dari Makkah menuju Madinah, كان سيدنا أبو بكر متلهف متشوق أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Abu Bakar beliau menginginkan dan sangat rindu untuk hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد اشترى راحلتان وجهزهما ومنتظر الخبر من الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq beliau membeli 2 tonggangan, kemudian beliau mendengarkan kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الهجرة يا أبا بكر. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabat Abu Bakar, hijrah kita wahai Abu Bakar. ففرح سيدنا أبو بكر لما أخبر به صلى الله عليه وسلم ومن شدة فرحه بكى رضي الله عنه وأرضاه. Kemudian mendengar kabar tersebut, sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau saking gembiranya sampai beliau menangis. قال رفقة يا رسول الله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرفقة أي أني سأكون رفيقك تأتي أن أكون رفيقك إلى المدينة يا رسول الله. Kemudian sahabat Abu Bakar beliau bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku yang akan menemani engkau hijrah ya Rasulullah? قال الرفقة يا أبا بكر. Iya wahai Abu Bakar. فبارك سيدنا أبو بكر حتى بكى ودمعت عينيه من شدة الفرح. Kemudian setelah mendengar kabar tersebut dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menangis luar biasa. قالت السيدة عائشة أول مرة أرى من من شدة فرحه أنه بكى. رأت أبيها يبكي من شدة الفرح بالرفقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Dan setelah kejadian tersebut, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha melihat ayahnya menangis, kemudian beliau ikut juga menangis dengan gembira tersebut. وهذه أعظم رفقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم رفقة أن يرافق الإنسان رسول الله، فنال الدرجة الكبيرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. Ini adalah keberuntungan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. وقد بدا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفديه بما معه وأنفق أمواله كلها لله ولرسوله. Yang mana sahabat Abu Bakar ini adalah beliau menginfakkan semua hartanya untuk jalan Allah, untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان صاحب توكل على الله سبحانه وتعالى. Beliau adalah orang yang sangat tawakalnya kuat pada Allah. يقول سيدنا عمر بن الخطاب Berkata sahabat Umar bin Khattab, قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله هذا نصف مالي لله ولرسوله. yang mana sahabat Umar radhiyallahu taala anhu hanya memberikan separuh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال ما تركت لأهلك يا عمر؟ Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? قال له تركت لهم نصف مالي. Kemudian Umar berkata kepada Nabi, aku tinggalkan separuh hartaku untuk keluargaku. قال سيدنا عمر فظننت أني قد سبقت الصحابة وأني قد فعلت شيء عظيم. Sahabat Sayyidina Umar menyangka bahwasanya beliaulah yang melebihi daripada sahabat yang lain di dalam nafkah tersebut. قال ثم دخل أبو بكر الصديق. Kemudian masuklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. قال يا رسول الله هذا مالي كله لله ولرسوله. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkata, ini ya Rasulullah hartaku untukmu semuanya. قال ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? قال تركت لهم الله ورسوله. Kemudian beliau berkata, aku tinggalkan wahai Rasulullah kepada keluargaku adalah Allah dan Rasulullah. هذا حال المتوكل على الله سيدنا أبو بكر. Ini beliau sahabat Abu Bakar adalah orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah. قال يا أبا بكر كلما أردت أن أسبقك سبقتني. Kemudian sahabat Umar berkata, kata beliau, wahai Abu Bakar, setiap perkara yang aku inginkan bahwasanya aku melebihi daripada yang lain, engkau yang lebih melebihi daripada aku. هؤلاء في قوله سبحانه وتعالى السابقون السابقون. Mereka lah adalah orang yang berlomba-lomba mendahului dan saling mendahului. يسابقون في الخيرات والقربات إلى الله ورسوله. Mendahului di dalam kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. وما الذي جعلهم يعملون هذه الأعمال؟ الحب لله ورسوله. Apa yang mereka menjadikan hal ini terhadap diri mereka karena kuatnya cinta kepada Allah, والتعظيم لله ولرسوله. mengagungkan terhadap Allah dan Rasulullah. فعظموا ما عظم الله وحكروا ما حكر الله سبحانه وتعالى. Mereka mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan menghinakan, meremehkan apa yang diremehkan oleh Allah. وأحد الصحابيات ذهبوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد.
dan adalah seorang sahabat perempuan. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وذهبوا معه الصحابة. Pergi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pergi juga para sahabat bersama Nabi. فعندما عادوا من الغزوة كانت تسأله كيف حال النبي. Kemudian perempuan ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali daripada hijrah bertanya kepada para sahabat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. قالوا لها بخير ولكن أبوك قتل. Kemudian para sahabat ini mengatakan kepada perempuan ini, Nabi baik-baik saja, akan tetapi ayahmu telah meninggal. قالت لهم أسأله عن رسول الله وتقولون لي أبيك قتل كيف رسول الله. Kemudian bagaimana kalian ini mengkhabarkan tentang ayahku? Aku tidak menanyakan itu, akan tetapi aku menanyakan bagaimana kabarnya Rasulullah. قالوا لها توفي ابنك. قالت لهم لا تسمعون كيف رسول الله. Kemudian para sahabat pun mengatakan bahwasanya telah meninggal juga anakmu. Tidak, aku tidak itu yang aku tanyakan, akan tetapi aku menanyakan bagaimana kabar Rasulullah. قالوا لها زوجك قتل. Kemudian para sahabat mengkabarkan lagi suamimu terbunuh. قالت لهم كيف رسول الله. Akan tetapi perempuan tersebut tetap bertanya bagaimana kabar keadaan Rasulullah. قالت عندي رسول الله إذا كان رسول الله بخير وأمره لا يوجد به شيء فهذه أعظم نعمة عند الله سبحانه وتعالى. Di dalam diriku hanya cuma Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah baik-baik saja, itu adalah suatu keagungan, suatu kemuliaan terhadap diriku. لأنها تعلم أن هؤلاء كلهم شهداء انتقلوا إلى جوار الله. لكن كيف النبي صلى الله عليه وسلم هل أصيب صلى الله عليه وسلم هل آذوه المشركون والكفار؟ لكن قالوا لها الحمد لله رسول الله لا يوجد فيه شيء صلى الله عليه وسلم. Perempuan ini mengetahui bahwasanya semua yang telah meninggal daripada keluarganya tersebut mereka dari ahlu syahid, yang syahid di dalam Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap dia bertanya bagaimana kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah orang yang paling diagungkannya di dalam hatinya. هكذا حالهم وحال إيمانهم بالله ورسوله. Beginilah keadaan bagi orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. أصبحوا يعظمون الله ويعظمون رسوله. Mereka di pagi hari selalu mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. لأن قلوبهم مع الله ورسوله. Karena hati mereka bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحوالهم في حال اليقظة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وحتى في المنام أحوالهم وقلوبهم متعلقة بالله ورسوله. Para sahabat, hal keadaan mereka dan hati mereka selalu berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun dalam keadaan tidur tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. من روي أن سيدنا علي بن أبي طالب Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib رأى رؤيا في وقت أو في زمن سيدنا عمر بن الخطاب. كان سيدنا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين. في وقته كان سيدنا علي رأى رؤيا في المنام. Sayyidina Ali pernah melihat suatu mimpi di waktu khalifahnya Sayyidina Umar ibn Khattab. ماذا رأى سيدنا علي؟ رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم. Beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رأيت كأنني خرجت لصلاة الفجر وبينما أنا أمام المسجد إذ بامرأة واقفة عند الباب وتقول لي يا علي خذ هذا التمر وأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي خرجت كأنني في صلاة الفجر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku keluar
kata Sayyidina Ali, dan mendekati pintu masjid, kemudian ada seorang perempuan yang mana dia memegang korma, kemudian perempuan tersebut bilang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ini berikan kepada Rasulullah SAW. قال سيدنا علي فأخذت التمرة وأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian aku ambil dari perempuan tersebut, korma tersebut, kemudian berikan kepada Nabi Muhammad. قلت له يا رسول الله هذا التمرة من امرأة واقفة على الباب. Kemudian aku katakan kepada Nabi, ini korma Rasulullah dari perempuan yang berdiam di depan pintu masjid. فقال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم تمرة واحدة فذقتها لم أذق قبلها ولا بعدها. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil korma tersebut dan meletakkan di mulutnya Sayyidina Ali. Kemudian kata beliau bahwasanya aku rasakan korma ini yang mana rasanya ini tidak pernah aku rasakan sebelum dan sesudahnya. قال ثم استيقظت من النوم سيدنا علي. Kemudian setelah itu aku terbangun daripada tidur, فإذا به نفس الوقت صلاة الفجر. ketika itu pas bertepatan dengan waktu salat subuh. سيذهب إلى المسجد إلى خليفة المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. Yang mana beliau ingin pergi ke masjid yang mana di situ ada khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. قال فبينما أنا ذاهب إلى المسجد وأتيت إلى الباب فإذا بنفس المرأة التي رأيتها في المنام تقول لي يا علي خذ هذا التمرة وأعطيه أمير المؤمنين. Kemudian setelah beliau sampai di depan pintu masjid tersebut, mendapatkan perempuan sebagaimana yang dia lihat di dalam mimpinya. Kemudian perempuan tersebut berkata, wahai Ali, ambil ini korma dan berikan kepada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. فأتيت إلى أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هذا التمرة من امرأة واقفة على الباب. Kemudian Sayyidina Ali memberikan kepada Sayyidina Ali memberikan kepada Sayyidina Umar, dan ini adalah korma daripada perempuan yang berdiam di depan pintu masjid. قال فأعطاني أمير المؤمنين تمرة واحدة فإذا هي نفس الطعم الذي طعمته للنبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab mengambil satu korma dan meletakkan di mulut Sayyidina Ali. Kemudian kata Sayyidina Ali, seperti ini aku rasakan yang aku lihat di dalam mimpiku. قال زدني يا أمير المؤمنين أعطني واحدة ثانية. Kemudian kata Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Umar, tambah lagi satu. قال لو زادك رسول الله لزدتك يا علي. Kata Sayyidina Umar, seandainya Rasulullah menambahkan satu lagi, maka akan aku tambah, wahai Ali. ما شاء الله كان حاضر سيدنا عمر لما أعطتنا النبي سيدنا أبو بكر الصديق. Begitu juga Sayyidina Umar, Masya Allah, beliau melihat juga sebagaimana yang dilihat oleh Sayyidina Ali. رضي الله عنهم وأرضاهم يقظتهم ومنامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. Tidur mereka dan bangun mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi وهكذا wasallam. يفعل الحب بمن يتعلق بالله ورسوله. Beginilah keadaan orang yang cinta selalu berhubungan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi ونحن wasallam. وإياكم نزداد تعلق قلوبنا بالله ورسوله. Seharusnya lah bagi kita untuk selalu menambah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. بحضورنا أمثال هذا المجلس واستمرارنا في الحضور له أثر عظيم. Kita hadir di tempat ini, kemudian kita mengistiqomahkannya hadir di tempat ini akan memberikan bekas yang sangat luar biasa. الاستقامة على الخير أمر عظيم. Istiqomah di dalam perkara kebaikan itu adalah perkara yang sangat agung. يعود النفع علينا وعلى أهلنا ومن يأتي في أصلابنا. Keberkahan ini akan mengalir juga kepada anak-anak kita, kemudian kepada zuriat kita, dan bahkan kepada seseorang yang ada di punggung kita. الدعاء له أثر عظيم عندما يدعو الأب لأولاده والأخ لأخيه أو لأمه وأبيه له أثر عظيم. Doa dari orang tua kepada anaknya, doa dari orang tua laki-laki, ayah ataupun ibu kepada anaknya, dan muslim kepada muslim yang nilainya memiliki besar yang sangat luar biasa. وحتى عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف
قوله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا. Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi bahwasanya ayahnya adalah orang saleh. والسبب في ذلك الصلاة ببركة أجدادهم أنهم كانوا صالحين سرى هذا الصلاح في الأولاد. Kebaikan yang mana dikerjakan oleh kakek moyangnya Lut itu ngalir kepada zuriatnya dan keturunannya. أرسل الله سيدنا الخضر وسيدنا موسى ليقوموا الجدار المعوج حتى يستقيم. Sayyiduna Khadir dan Nabi Musa mereka membangunkan tembok yang telah roboh. لماذا؟ السبب في ذلك أن هؤلاء الأولاد أبوهما كان صالحا. Karena sebab bahwasanya anak ini yang mana orang tuanya atau kakek moyangnya yang dulu itu adalah orang saleh. قال علماء التفسير كان أبوهما صالحا أي الجد السابع، ليس الجد الأول ولا الثاني، قالوا الجد السابع. Dikatakan oleh ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah kakek mereka yang ketujuh, bukan yang pertama, yang kedua atau ketiga, akan tetapi yang ketujuh. لنعلم أن الصلاح يستمر فيه الخير وفيه العطاء من الله سبحانه وتعالى. Kita tahu bahwasanya kebaikan itu akan terus berlangsung, terus dan terus dan terus. وربما أحدنا جالس في هذا المجلس ببركة دعاء جده أو جدته دعوا له بالخير وهو حضر في هذا المجلس. Kita hadir di tempat ini kemungkinan itu berkah doanya kakek-kakek kita yang terdahulu. الإنسان يكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى ولا يدعو على أحد وخصوصا على الأولاد، لا يدعو عليهم بل يدعو لهم. Lebih khusus dari kita untuk memperhatikan doa, hendaklah kita mendoakan baik kepada anak kita, tidak mendoakan sesuatu yang tidak baik. الدعاء مطلوب كل واحد يدعو الله سبحانه وتعالى بما يقربه إلى الله بالخيرات والنيات الصالحة. Doa yang sangat kita dianjurkan untuk kita yaitu doa-doa yang baik yang mana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. هذه المجالس فيها من البركات وفيها من الدعوات وإن شاء الله يحصل فيها الاستجابات. Di dalam tempat ini kita kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم وفي الحاضرين والحاضرات. Semoga kita diberkahi, kemudian orang-orang yang dari perempuan juga hadir, mudah-mudahan selalu أن diberkahi. يبارك في حبيبنا ويطول في عمره، يبارك في أهله وفي أولاده. Mudah-mudahan Habib kita Shahibul Majlis, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan keluarga beliau diberikan kebaikan dan dijadikan anak-anak yang نسأل saleh. الله سبحانه وتعالى لنا ولكم كمال الصحة والعافية. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم زيارة مكة والمدينة الحبيب والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan kita disampaikan ziarah Makkah dan Madinah, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وفي أرزاقنا وفي أهلنا وأولادنا. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi umur-umur kita, memberkahi rezeki kita, dan mudah-mudahan hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. من يقوم بالخدمة في هذا المكان نسأل الله أن يبارك فيه وأن يطول في عمره وأن يقضي حاجاته كلها. Yang membantu di majelis ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. ومن يساعد بالكلمة أو بنشر الخير أو بالمال أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يزيده من فضله إن شاء الله. Mudah-mudahan orang yang membantu dari menyebarkan ilmu di tempat ini, kemudian membantu hartanya juga, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala kebaikan kepada mereka. اللهم يا من وفقها للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
sampaikan atau mulahadzah perhatian yang perlu kita perhatikan dalam membaca surah Al-Fatihah. كثير من الناس يخطأ في بعض الأمور المهمة في الفاتحة. Kebanyakan manusia banyak salah di dalam membaca surah Al-Fatihah. أولا حرف الحاء. Yang pertama kata beliau adalah harful ha. بعضهم يخلط يقول خا أو ها. Sebagian mereka mengatakan hak tersebut kha atau ha. نعم والصحيح نقرأها بسم الله الرحمن 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 الرحيم فلا نقرأ الرحمن أو الرحمن الرحيم. Kata beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, hak dengan hak bukan kha dan bukan ha. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مثلها حرف الحاء الحمد لله فلا نقرأ الحمد لله أو الحمد لله. Tidak mengatakan alhamdulillah atau alhamdulillah, salah. الرحمن الرحيم مثل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الراء بعضهم يقرأ المخرج خطأ يقرأ خطأ أو الرحمن أو الرحمن خطأ لا نقرأ أو مثل الذي مكانا أو الرحمن. Kalau membaca mulutnya model menggelembung tersebut kata beliau salah. الصحيح الرحمن الراء وليس الرحمن. Yang benar kata beliau ar-Rahman. الرحمن الرحيم. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين موجود الناس يقرأ مالك يوم الدين. في اللغة العربية لا يوجد يوجد مالك وليس Kemudian kata beliau Malik Yaumiddin, bukan dibaca mo itu tidak ada di dalam bahasa Arab kata beliau. Yang benar adalah Malik Yaumiddin. الدين لا نقرأ الدين لسان يعني أساس الدين لازم بواء تحت مالك يوم الدين الدين Malik Yaumiddin. Jadi lisan bawah kata beliau, bukan lisan atas. atas macam الدين atas الدين الصحيح الدين مالك يوم الدين. Yang benar kata beliau adalah Malik Yaumiddin. إياك نعبد الياء موجود تشديد إياك دوا يا إياك نعبد إياك نعبد وإياك وإياك. بعضهم يقرأ إياك نعبد وإياك خطأ وإياك إياك نعبد وإياك هذا صحيح. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau yaknya itu dua, bukan satu, bukan iya tapi iya bertasydid. والأخير نستعين بعضهم يقرأ نستعين ميم خطأ الذي يبدل تكرر satu huruf dalam Fatihah batal خطأ salah. Kemudian nasta'in pakai nun akhirnya, bukan nasta'in. Ada sebagian orang kata beliau mengatakan nun itu diganti dengan mim, akan tetapi nun ini mirip sekali dengan mim. الذي يبدل خطأ نستعين وليس نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Jangan tutup mulut. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا لا نقرأ اهدنا الصراط خطأ اهدنا يعني حاء الصحيح
Kemudian ihdina kata beliau bukan bukan hak, akan tetapi hak yang ada di bawah sini itu hak ihdina. ihdinas sirah, si walaysa fira. Ihdinas fira mulut depan, bawah senyum. Si ihdinas sirata walaysa sirata. Sirata ada tak, tukar tak, khata. Ihdinas sirata, ihdinas siratal mustaqim. Huna mim walaysa nun. Ihdinas siratal mustaqim, khata. Mustaqim. Kemudian kata beliau kalau diubah menjadi nun itu salah. Mustaqim jadi nun, akan tetapi mustaqim. Sirata walaysa sirata, bitta walaysa bitta, khata. Wal mustaqim qaf walaysa ka, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, khata. Siratal mustaqim. As-sahih ihdinas siratal mustaqim. Sirata mithlul awal. Sirata. Siratal ladzina. Ada dzal. Yujadu dzal wahid fi Fatihah. Dzal keluar dzal. Siratal ladzina. Kata beliau dzal tersebut hanya cuma satu huruf saja di dalam Fatihah. Lazim wajib di luar dzal. Siratal ladzina. Jika nakra siratal ladzina khata, atau siratal ladzina khata, atau siratal ladzina. Jadi kata beliau yang benar adalah siratal ladzina. Bukan za salah, akan tetapi za kata beliau. Atau la yakhrij lisan siratal ladzina, khata. Siratal ladzina. Tidak mengeluarkan lisannya juga kata beliau salah. Mengeluarkan sedikit. Siratal ladzina an'amta. Ada mawjud nas yaqra al-'amta. Tukar nun la al-'amta alaihi atau al-'amta. An'amta. Kemudian kata beliau an'amta. An'amta. Sebagian mereka ada yang mengganti nun tersebut lam kata beliau. Al-an'am. As-sahih an'amta alaihim. Alaihim. Wala naqra alaihim. An'amta alaihim. Tukar ain ila alif. Khata. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Alif dulu kata beliau, setelah itu ain. Ghairil maghdubi. Ghairi, bukan airi. Ghairil maghdubi walaysa al-maghdubi. Airil maghdubi alaihi, kata airil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihi. Ghairil maghdubi. Ghair bukan ain kata beliau. Ghairil maghdub bukan maghdub. Maghdubi alaihi. Walad dhalin, walad bukan walad dalin. Walad dalin, khata walad dalin. Ada dal. As-sahih walad dhal. Kanan kiri atas al-wahid walad dhal, walaysa walad dal. Kemudian walad dhalin. Lisan atas beliau. Atas, kanan, kiri. Jangan baca walad dalin. Jangan diganti dot tersebut diganti dal. As-sahih walad dhalin. Kemudian akhir al-li, lam ada tasydid. Fala naqra walad dhalin. Lin, lam خلاص makanan. Tasydid Allah yarham. Walad dhalin.
Kemudian kata beliau terakhir adalah huruf lam. Perlu kita perhatikan, lam tersebut di situ ada tasydidnya kata beliau. Waladdallin. Jangan waladdallin. Tasydidnya hilang. Moga Allah merahmati kata beliau. Akhir belah apa? Huruf bahasa Arab semua dalam mulut, bukan semua dalam kabalah. Waladdallin. Kabalah ni berhenti. Semua nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kabalah berhenti. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huna dalam mulut. Dalam mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? As-sahih dengan al-famfar. Kemudian kata beliau huruf hijaiyah itu semuanya ada di dalam mulut, bukan di kepala. Sebagian orang membaca ada kepalanya juga ikut geleng-geleng seperti itu kata beliau. Akan tetapi semua makhraj huruf itu ada di mulut kata beliau. Ma'lum fi waladdallin. Ada kata waladdallin. Waladdallin. Kenapa semua waladdallin? والملاحظة في آمين. آمين المد الصحيح في الياء وليس في الألف. بعضهم كثير من الناس يقول آمين خطأ. الصحيح آمين dua harakat آمين حتى ست حركات ميم إيم وليس آمين. الصحيح آمين. Kemudian kata beliau kebanyakan orang-orang salah di masalah bacaan amin. Yang benar itu adalah hamzahnya atau alifnya itu tidak terlalu panjang. Yang panjang itu adalah ya-nya. Dan insyaallah saya Al-Fatihah untuk terumumkan. Kata beliau memulai membaca Al-Fatihah, kemudian kita semua mengiringinya atau mengikutinya. Tapi boleh mulahadzah allati zakarnaha. Perlu kita perhatian atas sesuatu yang diterangkan oleh beliau tadi perlu kita pakai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil
menerima ijazahnya. الله سبحانه وتعالى يقبلنا على ما فينا ويحقق نياتنا ومطالبنا ويقضي حوائجنا كلها الدينية والدنيوية والأخروية يا خير البرية. ويسر اللهم لنا أمورنا كلها الظاهرة والخفية ويفتح علينا وعليكم دول العارفين وفقهنا في الدين. بارك اللهم في جميع حبيبنا محمد الباقي، طول في عمره، بارك في أهله وفي ماله وفي أولاده، اجعلنا وإياكم من المقربين، اجعلنا وإياكم من المقبولين، بارك في أعمالنا وأوقاتنا ويقضي حوائجنا كلها الظاهرة والباطنة وما نوال بالعمر. وإلى حضرة النبي الفاتحة.